طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. So, insyaAllah pada malam ini seperti mana yang telah saya maklumkan tadi, kita akan sama-sama bersempena lah ya dengan Maulid ini, Maulid Nabawi Asy-Syarif, mengenang dan juga mengingati kelahiran junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sama-sama, saya ingin membawa sahabat untuk meninjau sebuah karya ini ya, sebuah karya, dan pada hakikatnya dia merupakan sebuah ucapan pidato yang disampaikan oleh seorang alim dan juga seorang tokoh pembebasan ya, tokoh pejuang pembebasan Algeria yang tidak asing lagi di dalam dunia Islam. Cuma mungkin exposure itu kurang di sebelah dunia sebelah kita ini. Yakni Syekh Ibn Badis, Syekh Ibn Badis rahmatullah alaih. Di mana kalau kita tengok ya dalam majmu'ah ataupun himpunan ibuku yang berkenaan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita baru siarkan petang kemarin, ada satu ibuku itu ya, dan ibuku itulah yang kita akan jadikan rujukan. Ini sebenarnya merupakan pidato beliau yang disampaikannya pada Maulid ya, pada Maulid tahun 1939 Masihi ya, 1939 Masihi. Dan pidato itu pada asalnya berjudul Ila Muhammad, Ila Muhammad. Lalu saya terjemahkanlah ke dalam bahasa Melayu, kembali kepada Muhammad, sebab konteksnya itu yakni Ila Muhammad, yakni rujuk ila Muhammad, kembali kepada ajaran asal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pidato ini disampaikannya pada pagi selepas subuh pada hari Maulid Nabawi 12 Rabiul Awal tahun 358 Hijriah bersama dengan 4 Mei 1939 Masihi, dan diterbitkan pada keesokan harinya di dalam surat khabar Al-Basair. Ini saya cerita nih redaksinya, rujukannya. Diterbitkan pada keesokan harinya dalam surat khabar Al-Basair pada 13 Rabiul Awal 358 Hijriah bersama dengan 5 Mei lah ya, 5 Mei 1939, kira-kira setahun sebelum kewafatan beliau rahmatullah alaih. Beliau wafat pada tahun 1940 Masihi. Dan macam saya katakan tadi, beliau merupakan tokoh pejuang pembebasan Algeria, kemerdekaan Algeria ya, daripada ketika mana Algeria itu berada pada zaman dululah ya, berada di bawah tawanan Perancis. Dan ini pasca Perang Dunia Pertama, on the way masuk ke Perang Dunia Kedua, dan beliau rahmatullah alaih meninggal pada tahun 1940 Masihi. Sebelum kita masuk ke dalam pidato ini, saya ingin bercerita sedikit sebanyak berkenaan tentang biodata beliau. Dan biodata penuhnya itu ada di dalam ibuku itu juga. Saya memang minat saya begitu ya, bila mana saya tulis ibuku ataupun saya tulis buku lah secara umumnya, saya ingin sahabat-sahabat yang membaca buku itu mengenali siapakah tokohnya dan mengenali siapakah tokoh yang mereka kaji dan juga tengah baca itu. Most likely tokoh-tokoh yang saya kemukakan ataupun saya kitab-kitabnya ataupun macam dalam kes ini pidatonya yang saya bawa dan terjemahkan itu kurang dikenali, most of the case. Maka menterjemahkan itu menjadi satu menterjemahkan ini meletakkan biodata dan biografi ringkas itu menjadi satu keperluan begitu. Jadi satu keperluan, maka saya pun
usahakanlah untuk merumuskan dan memetik yang penting-penting saja. So Ibn Badis ini agak tragik ya hidupnya beliau, rahmatullah alaih. Okey, kita start dengan namanya. Beliau bernama Abdul Hamid. Abdul Hamid bin Badis selalunya. Abdul Hamid bin Muhammad bin Al-Mustafa bin Makki bin Badis ini. So disandarkan beliau ini kepada datuknya yang keberapa ini, yang ketiga atau yang kedua ya. Yang kedua, kerana datuk yang pertama Mustafa, yang ketiga Mustafa Al-Makki, Muhammad Al-Mustafa. Datuk yang kedua Muhammad Al-Mustafa itu bapaknya, Al-Makki datuknya yang pertama, Badis datuknya yang kedua. Lebih terkenal dengan gelaran Ibn Badis. Ini biasalah ya, biasalah bila mana seorang tu disandarkan macam disandarkan kepada datuknya yang lebih terdahulu. Contoh macam Ibn Rushd ya. Ibn Rushd ini, Rushd nama datuknya, bukannya Rushd ya. So kalau ikut silsilah itu Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah begitu. So Rushdnya itu agak jauh. Itu biasa menjadi kebiasaan di dalam Arab. Di dalam budaya Arab, mereka menyandarkan nama mereka kepada nenek mereka. Nenek maksud sini kepada datuk mereka yang jauh begitu ya. Dan beliau lahir di bandar Konstantin, Algeria pada tahun 1887 Masihi, dan juga lahir di dalam sebuah keluarga yang alim ulama lah ya, di mana bapa dan juga datuknya Muhammad Al-Mustafa dan juga Makki itu merupakan hakim di Konstantin ini. Hakim ini qadi besar. Beliau memulakan pengajian awalnya di bawah asuhan bapaknya ketika dan selesai menghafal Quran seawal usia 13 tahun. Kemudian selepas itu beliau menyambung pelajarannya ke Tunisia di Zaitunah. Ini ma'ruf lah ya, tempat di mana di mana Ibn Khaldun dan bin Ashur dan juga Syekh Hind Shalabi belajar. Banyaklah ulama-ulama yang belajar di Zaitunah ini. Dan selepas habis belajar di Zaitunah, beliau pergi ke Madinah. Beliau pergi menyambung pengajiannya ke Madinah Nabawiyah dan Madinah, Masjid Nabawi, dan di situlah beliau bertemu dengan seorang sahabatnya yang juga merupakan tokoh pembebasan Algeria ya, seorang alim dan juga tokoh pembebasan Algeria yang bernama Muhammad Bashir Al-Ibrahimi. Muhammad Bashir Al-Ibrahimi yang sama-sama kebetulan berasal daripada Algeria juga. Jadi selepas habis belajar, beliau rahmatullah alaih pulang ke Algeria, dan dalam keadaan Algeria pada ketika itu masih berada di bawah tawanan Perancis. Dan ini antara benda-benda yang buruk ya, yang berlaku bukan saja di Algeria, bahkan di tempat kita sendiri ya. Apabila datangnya penjajah, mereka akan membawa lah dan mengimport lah idea-idea dan juga kebiasaan-kebiasaan barat mereka itu, dan diperkenalkan kepada orang lokal, yang di mana baru-baru ini juga, bukanlah baru ini selepas kita mendapat kemerdekaan barulah ditafsirkan budaya-budaya moden yang dibawa daripada barat itu sebagai penjajahan budaya sebenarnya. Bukan tidak memadai kita ini dijajah secara politik dan juga secara kedaulatannya, budaya kita pun dijajah begitu. Dan hal ini juga yang berlaku di Algeria. Dan kita alhamdulillah, kita di tanah Melayu ini apabila dijajah oleh British, most of the time kita masih boleh kekalkan kita punya identiti umum, itu pakaian dan juga cara kita berbahasa. Tidak sedahsyat
penjajahan Perancis, ya. Apabila Perancis menjajah negara-negara, especially negara-negara Islam dan juga negara-negara di area Afrika itu, mereka akan impose dan paksa budaya mereka kepada masyarakat awam, dan mencucilah minda masyarakat awam itu, bahawa budaya Perancis itulah budaya yang terbaik, budaya akan memajukan sesebuah masyarakat. Atau zaman sekarang ini mereka masih lagi di masih lagi di awang-awangan itu, ya, masih lagi dibuai impian itu, dan juga dibuai idealisme itu, kononnya mereka lah yang memiliki kemajuan dan juga kemodenan, sedangkan pada hakikatnya segala duit-duit mereka itu adalah duit-duit hasil cukai dan juga hasil hutang yang mereka pungut daripada tanah-tanah yang bekas mereka jajah, antaranya Haiti, antaranya negara Haiti yang sampai ke sekarang ini masih lagi dilanda kemiskinan kerana itulah penipuan dan juga panjanglah kisahnya, ya, yang dibuat oleh Perancis itu. Okey, tokoh kita ini Bin Badis, bila mana dia pulang ke Aljazair, dia lihat budaya Islam itu dan juga penguasaan bahasa Arab itu menjadi sangat-sangat lemah dalam kalangan masyarakat. Bahasa Arab yang saya maksud ke sini adalah bahasa Arab Fusha. Maka beliaulah yang beliaulah dan juga ulama-ulama yang lain berkumpul, bersatu dan menyadari bahawa ini merupakan threat, merupakan ancaman kepada Islam di Algeria dan juga kepada budaya Arab dan juga bahasa Al-Quran itu. Maka mereka mengasaskan sebuah pasukan lah kita boleh katakan, Jam'iyat Ulama Al-Muslimin bi Aljazair, ataupun saya terjemahkan namanya ini Persatuan Ulama Muslimin Algeria, pada tahun 1931 Masihi, lebih kurang 9 tahun sebelum beliau wafat, di mana ia diasaskan untuk menyelaraskan gerakan-gerakan ulama Islam di seluruh Algeria. So sebelum itu gerakan Islam tu ada, ya, tetapi ialah dia terpecah-pecah lah di setiap mantiqah ataupun setiap daerah itu ada gerakannya sendiri. So cara Bin Badis rahmatullah alaih, dia panggil semua ulama ni, kita kena bermesyuarat, kita kena bersatu untuk membentuk satu, untuk menyusun gerak kerja kita supaya kita boleh mendepani ancaman serangan budaya Perancis ini dengan lebih sistematik begitu. So melalui persatuan ini, beliau telah membina ribuan madrasah di seluruh Algeria dan juga macam main bola lah kan. Menyusun, kalau dalam bola kita ada susunan kita punya tim itu, ada yang jadi striker, ada jadi midfielder, ada yang menjadi keeper, ada yang jadi defender. So itulah pentingnya tanzim, ataupun bukan tanzim dalam arti kata hierarki semata-mata, tapi tanzim secara umum, organisasi kan. Pentingnya itu dalam untuk menjayakan apa-apa sahaja urusan yang melibatkan dakwah ini, dan itu telah dan beliaulah yang telah menyusun dan juga memposisikan ulama-ulama ini, ya, mengajarkan asas ilmu Islam dan juga tahfiz kepada anak-anak muslimin. Dan pada masa yang sama beliau juga telah mengasaskan beberapa majalah. Ini biasalah, mana-mana gerakan islah di dunia Islam, pergi ke tanah Melayu, you akan jumpa Al-Imam. You pergi ke Mesir, you akan jumpa Al-Manar. You pergi ke Algeria, you akan jumpa majalah Asy-Syihab. Saya terjemahkan Syihab ni sebagai meteor maksudnya bintang lah, ya, yang di mana majalah Syihab itu yang memfokuskan wacana ilmu, agama, sastra dengan tujuan menyediakan bahan bacaan Islamiyah kepada masyarakat Algeria. Ketika mana pada waktu itu, kita bayangkan bahasa Perancis itu menjadi bahasa rasmi. So orang-orang Algeria sudah tidak melihat
pentingnya untuk mempelajari bahasa Arab. So penting tugas Ibn Badis ini. Alhamdulillah kita Malaysia rasanya kita tidak dipaksa ya untuk meninggalkan bahasa ibunda kita, bahasa Melayu, walaupun ada kecenderungan itulah ya untuk menilai seorang yang boleh berbahasa Inggeris itu lebih pandai ataupun lebih pintar dan juga lebih lebih mulia begitu. Tapi yang di Algeria ini sampai ke tahap orang-orangnya sudah tidak bercakap bahasa Arab. Apabila tidak lagi bercakap bahasa Arab, maka dia akan jauh daripada Al-Quran. Sedangkan sebelumnya mereka adalah orang Arab sebenarnya. Orang Arab yang tinggal di Algeria, keturunan-keturunan para ulama dan juga keturunan para mujahidin pada zaman dahulu. Dan apabila diperkenalkan dengan budaya Perancis ini, mereka lupa dengan bahasa Arab. Diperkenalkan dengan idea Perancis dan juga falsafah daripada Perancis, mereka sudah lupa dengan ajaran asas daripada Islam dan hilang jati diri Islam itu. Maka penting tugas yang dilakukan oleh Ibn Badis ini, di samping meniup semangat perjuangan di dalam diri masyarakat Algeria itu untuk menuntut kemerdekaan mereka lah. Okay. So apabila usaha ini dibuat, Ibn Badis pun tindakan beliau ini telah membuahkan hasil yang banyak. So kesedaran masyarakat Algeria akan imperialisme budaya yang dipamerkan Perancis di tanah air mereka semakin meningkat. Dan ialah you buat majalah, you buat persatuan ulama, you buat buat madrasah yang banyak di seluruh Algeria itu, dan hal ini yang telah memberi kesan kepada penjajahan dan juga kuasa soft power Perancis itu ya di Algeria. Jadi mereka rasa terancam. So pada ketika itu Ibn Badis disuap, diberi jawatan sebagai apa? Sebagai ketua urusan agama bagi Algeria, tetapi di bawah jajahan Perancis lah, ya. Dan Ibn Badis pada ketika itu menolak tawaran itu. Sebab apa? Dia tahu kalau saya menjadi ketua urusan agama tetapi berada di bawah di bawah telunjuk Algeria ini, di bawah telunjuk Perancis ini, banyak benda lah yang akan terpaksa ditukar dan juga dimodify dan disesuaikan dengan hawa nafsu golongan penjajah ya. Maka dia tolaklah rasuah jawatan itu. Dan hal ini yang telah menyebabkan segala macam tekanan yang ditekan dan juga diimpos ke atas beliau dan juga keluarganya, sampai ke tahap diboikot oleh adik-beradiknya sendiri. Dan juga diboikot dan dilawan oleh bapaknya, tapi itulah ya, kerana keberkatan keikhlasan beliau dan juga persatuan Jamiat Ulama Al-Muslimin bil Jazair itu telah membuahkan hasil dan juga telah menghasilkan ataupun telah berjaya lah meniupkan semangat kesedaran untuk merdeka itu dalam diri setiap daripada masyarakat Algeria ataupun Aljazair itu. Dan beliau wafat pada tahun pada 8 Rabiul Awal 1359 bersamaan dengan 16 April 1940 Masehi, meninggal dunia sebelum bapaknya dan juga meninggalkan jasa yang baik dan juga nama yang baik yang dikenang ke sepanjang zaman. Ya, sampai ke hari ini Algeria mengkhususkan 16 April, yakni pada hari kewafatan beliau ini, sebagai Yaumul Ilm ataupun kita terjemahkan sebagai Hari Ilmu.
sebagai tanda penghargaan kepada perjuangan para ulama dahulu dan juga perjuangan Ibn Badis inilah ya sebagai seorang tokoh budaya dan juga tokoh Islam ya yang memperjuangkan Islam itu di Algeria dan juga membela kedaulatan Islam dan juga al-watan. So sudah kita cerita ya sedikit sebanyak kita sudah kenal latar belakang Ibn Badis ini. Marilah kita sama-sama tengok apakah intipati pidatonya ini berkenaan tentang persaudaraan kemanusiaan. Ya, ada tiga bahagian daripada pidato ini yang saya petik saya bahagikan ya, sebab teks asalnya itu adalah sederet, dia tidak dipecah-pecahkan ya, tetapi dalam apabila kita membaca, of course lah yang lebih baik, cara membaca yang baik itu kalau kita dapat pecahkan setiap fakrah itu atau setiap idea dengan bahagiannya yang tertentu. Maka itu yang saya buat di dalam terjemahannya. Tapi teks asalnya, saya bawa juga teks asalnya di dalam e-buku ini. Saya kekalkan seperti mana yang asal, yang sederet itu. Tetapi di dalam terjemahan untuk membantu orang untuk membaca dan juga memahami isi kandungan pidato beliau, maka saya pecahkan kepada tiga bahagian, dan insyaAllah yang kita akan kupas ini ialah tentang persaudaraan kemanusiaan, macam mana Ibn Badis melihat Nabi SAW itu sebagai pembaharu, mujaddid kesedaran persaudaraan kemanusiaan di dunia ini ya, dan itu merupakan satu sumbangan yang besar yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita yang telah mengajarkan kita nilai. Mungkin to some people nilai dan juga values dan juga ajaran-ajaran yang ajaran ini tidak begitu bermakna pada dia. Dia hanya melihat benda yang realistik. Tetapi pada saya lah dan juga kita sebagai umat Islam secara umumnya, kita berpegang teguh bahawa nilai itulah yang akan memberi nilai. Maksudkan sini macam sini persaudaraan kan. So nilai persaudaraan inilah yang akan memberi weightage di dalam tindak tanduk kita. Kita ada macam-macam pilihan. Kita boleh memilih untuk bersatu padu, kita boleh memilih untuk bergaduh, kita boleh memilih untuk berperang, kita boleh memilih untuk menjadi resis. Tetapi boleh pilih kan. Tetapi disebabkan adanya nilai persaudaraan kemanusiaan itu, maka kita tidaklah buat benda-benda yang bermasalah ini dan memilih untuk menjaga dan juga melestarikan persaudaraan kemanusiaan itu. So Ibn Badis di dalam pidato maulidnya ini, beliau telah mengingatkan dirinya dan juga di dalam pidato ini diingatkan seluruh umat manusia untuk untuk mengingati dan juga mengenang Nabi kemanusiaan ini, Nabi Muhammad SAW. Okey, itu apa? Kita baca teksnya. Daripada teksnya itu mungkin lebih jelas apa yang saya katakan ini. So kata beliau, mungkin ada yang tertanya kenapa lah saya bergerak begini. Saya sebenarnya bersila di atas lantai. So bersila di atas lantai dan juga ini adalah meja tempat saya belajar ni lah. Jadi sebab tu kadang-kadang kaki tu dia rasa tidak selesa, so saya ubah kiri ke kanan kan. Okey, itu iklan lah ya. Okey, so kata Ibn Badis rahmatullah alaih, kata beliau, wahai seluruh umat manusia. So khitab ini ataupun pidato ini diberikan kepada seluruh umat manusia. Ditujukan mengingatkan seluruh umat manusia tentang kewujudan Nabi manusia ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, sesungguhnya pada hari seperti inilah lahirnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Lalu kemanusiaan pun lahir semula dengan kelahiran yang baru melalui kelahiran baginda.
Masya-Allah. Masya-Allah. Ini satu perumpamaan yang sangat sangat menarik lah, ya. Berarti kemanusiaan tu bukan tidak ada sebelum baginda, ada, tapi dia telah dicemari, ya, telah dicemari dengan faham-faham dan juga adat-adat yang begitu menindas ciri-ciri kemanusiaan yang ada di dalam diri setiap manusia itulah, kan. Bagaimana munculnya adat yang menindas wanita, menindas anak-anak perempuan, apa uh, Al-Mawu'udah, kan. Al-Mawu'udah itu hatta dirakam di dalam Al-Quran. Bagaimana anak-anak perempuan ini yang tidak disukai oleh orang-orang Arab kerana adat, ya. Dia bukan kerana ciri kemanusiaan, tapi kerana adat dan juga kerana adat yang yang fasidah itu, yang mengakibatkan mereka membunuh anak-anak perempuan. Lalu Allah SWT kata di dalam Al-Quran bahawa Al-Maw'udah ini akan ketika manusia dibangkitkan semula di hari akhirat kelak, dan kita beriman dengan itu, Maw'udah itu akan ditanya di hadapan Allah SWT, di hadapan juga orang yang telah membunuhnya, bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apakah anak ini dibunuh. Dan juga banyak, ya, sifat bentuk-bentuk ketidakmanusiaan, ketiadanya sifat manusiawi dalam masyarakat Arab dan juga masyarakat dunia pada sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. So datangnya Nabi Muhammad tu pun dia mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan ini. Sayanglah anak perempuan, dan Allah SWT dengan hikmahnya telah mentakdirkan zuriat, ya, baginda yang kekal, yang telah melahirkan keturunan baginda, cucu cicit baginda daripada perempuan, Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. So daripada dengan kelahiran baginda, betul lah apa yang dinyatakan oleh Ibn Badi di sini, kemanusiaan itu pun lahir semula. Nanti kita akan bahaskan apakah contoh-contoh yang dibawakan di sini. So kemanusiaan itu pun lahir semula dengan kelahiran yang baharu disebabkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, terbitlah cahaya menyinari alam ini yang tak pernah muncul sebelumnya sepertinya, yang telah menerangkan jalan-jalan ilmu dan amal buat anak Adam, menerangkan kebebasan dan kesejahteraan di dalam naungan persaudaraan sejagat. Ini persaudaraan sejagat. So fokusnya di sini dia ingin mengingatkan seluruh umat manusia, tidak hanya terhad kepada orang Islam. Inilah Nabi yang telah mengajarkan ukhuwah insaniyah, persaudaraan kemanusiaan, persaudaraan sejagat. Sejagat di sini alamiyah ataupun kosmopolitanisme, ya. Persaudaraan itu dinilai daripada perspektif kosmopolitan, yakni kita ni semuanya bersaudara sebab kita berkongsi dunia yang sama. So daripada situ barulah nilai kebebasan dan juga kesejahteraan dinilai sebagai fara' ataupun sebagai rantingan daripada persaudaraan sejagat itu. Kenapa perlu bebas? Bebas tapi dalam masa yang sama menjaga persaudaraan sejagat. Kita perlu hidup sejahtera dengan menjaga persaudaraan sejagat. Begitu cara untuk kita memahami macam mana Ibn Badis dia lihat Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kemanusiaan ini. So kata beliau, sambung lagi, kembalilah, kata beliau, udu, kembalilah sempena peristiwa mengingati Maulid Nabawi ini kepada mengenang kehidupan seorang lelaki yang manusiawi ini. Bagaimana baginda disusui oleh seorang wanita Arab Badui, diasuh oleh seorang hamba wanita berbangsa Habsyi, ini berkulit hitam. Betul lah, kan. Halimatus Sa'diyah itu orang Badui, ya, orang Badui. Dan kisah terbelahnya dada Nabi Muhammad SAW ketika beliau berusia 5 atau 6 tahun itu berlaku ketika baginda berada di
bawah asuhan Sa'diyah ini, Halimah Sa'diyah, seorang wanita Arab Badui. Dan beliau juga diasuh oleh seorang wanita, hamba wanita bernama berbangsa Habsyi, ini berkulit hitam. So so beliau ini, baginda SAW hidup di dalam dengan ibu yang berbangsa Badui dan juga yang Habsyi ini, kan. Ibu yang maksud sini bukanlah ibu hakiki, sebab ibu hakiki beliau ialah Arab lah, ya, tetapi ibu yang mengasuh dan juga yang macam bibi baginda lah, begitu, ya. So hal ini okey, kita sambunglah baca sebab listnya panjang untuk mengingatkan bahawa baginda ini bukan seorang yang hanya fokus kepada Arab begitu saja, tidak. Beliau dididik, diasuh oleh diasuh maksudnya dibibikkan. Bibi beliau ialah bibi baginda ialah seorang wanita berbangsa Habsyi. Baginda mengambil anak angkat daripada kalangan hamba. Yang selepas itu baginda jadikannya sebagai saudara dan juga maula. Ini Zubair, ya. Zubair pula, Zaid. Dikatakan Zaid bin Muhammad sebelum itu. Tetapi apabila Allah SWT larang, turunkan ayat larangan untuk tabanni, larangan untuk ambil anak angkat yang menamakan, menisbahkan seorang anak angkat itu kepada dirinya. So Zaid itu dinisbahkan semula kepada bapaknya yang asal, bukan lagi dipanggil sebagai Zaid bin Muhammad. Dan itu daripada kalangan hamba, betul. Baginda telah menyerahkan panji-panji kepimpinan dalam perang kepada golongan maula ini bekas hamba, untuk memimpin orang-orang Arab, bukan sekali dua, bahkan banyak kali. Beliau telah mendekatkan, telah bergaul rapat dengan Bilal Al-Habsyi, Bilal yang daripada Habasyah, daripada Ethiopia, yang berkulit hitam. Salman Al-Farisi, yang berbangsa Parsi, daripada area Iraq, daripada area Iraq, Iran itu. Dia juga bergaul rapat dengan Suhaib Ar-Rumi, seorang yang berbangsa Rom. Kerana kemuliaan mereka dan juga bagaimana mereka telah memeluk Islam berbanding kebanyakan para pemimpin dan juga orang-orang yang ternama yang berbangsa Arab. So you tengok keliling, ya, baginda dikelilingi oleh macam-macam bangsa, dan juga baginda menilai mereka sama rata, dan juga tidak melebihkan, tidak mengurangkan mereka kerana mereka itu bukan berbangsa Arab. Bahkan siapa yang terdahulu masuk Islam, maka dialah yang mendapat kemuliaannya, kan. Kemudian baginda juga telah merasakan keperihan manusiawi di dalam keyatimannya, di dalam kefakirannya, dan ketika mana baginda kehilangan orang-orang yang disayanginya. Ini pun satu juga, ya. Baginda kehilangan orang-orang yang disayanginya. Cuma dalam ibuku ni saya tersilapnya, saya tulis beliau di sini. Sebetulnya baginda. Itu yang menjelaskan kepada kita bahawa baginda ini bukan seorang yang mungkinlah ada setengah orang yang kata bahawa baginda ni Nabi Arab. So hanya untuk orang Arab sahaja. Ini kefahaman rata-rata para rabai Yahudi. Diorang tahu Nabi Muhammad SAW ini adalah Nabi yang betul, dan bahawa Nabi Muhammad SAW ini adalah Nabi untuk seluruh kafah, untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan Allah SWT tidak sebut wa ma arsalna, Allah tidak sebut, ya, bahawa Nabi ini diutuskan hanya untuk rahmat untuk orang Arab saja. Tidak, lil alamin, untuk sekalian alam, termasuk Arab, bukan Arab, ya, manusia, jin, binatang, dan semuanya. Dan difahami oleh sebahagian rabai-rabai Yahudi ini, kerana diorang tahu Nabi ini Nabi betul,
Tapi dorang kata bahawa Nabi Muhammad SAW ni hanya Nabi untuk orang Arab. Tapi kalau kita tengok tadi list sahabat-sahabat baginda, baginda tu diutuskan untuk semua kan. Ada sahabat baginda yang berbangsa Habsyah, yang berbangsa Faris, berbangsa Parsi, yang berbangsa Rom, yang yang kesemuanya masuk Islam dan semuanya mendapat layanan yang sama rata oleh baginda SAW. Tapi itulah, kalau kita fikir apa yang sebenarnya menghalang rabai-rabai Yahudi untuk masuk Islam ya pada zaman baginda itu, bahkan sampai ke zaman sekarang ini, tidak lain ialah ketaksuban mereka. Dan betul lah seperti mana disifatkan oleh para ulama kita bahawa mereka itu tidak boleh terima hakikat bahawa Nabi itu, dorang lah yang resis sebenarnya. Dorang tidak boleh terima bahawa Nabi Muhammad ini Nabi akhir zaman ini, Nabi yang terakhir ini daripada bangsa Arab, bukan daripada bangsa Yahudi. Dorang tidak boleh terima fakta itu. Tapi itulah ajaran Allah SWT. Allah ingin ajar mereka bahawa agama ini bukan hak milik mereka. Bukan hak milik bangsa Yahudi saja, tapi adalah hak milik seluruh umat manusia untuk mendapatkan untuk mendapatkan keselamatan itu. So, daripada segi kebangsaan, Nabi SAW adalah seorang yang cosmopolitan, tidak yang sangat banyak variasi lah, ataupun banyaklah jenis-jenis ataupun orang-orang yang menjadi sahabat baginda daripada sekalian bangsa, tidak hanya terhad kepada siapa, kepada orang-orang Arab saja ya. Ini yang diingatkan oleh Ibn Badis ini. So ini mengajarkan kita untuk mengingati dan juga memahami bahawa persaudaraan yang lebih kental itu bukanlah persaudaraan sebangsa. Boleh jadi orang yang sebangsa dengan kita memusuhi kita, dan itu yang berlaku pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang terdekat dengan baginda, Abu Lahab, Abu Jahal, itu bukan orang jauh, bangsanya sendiri. Tapi mereka dua inilah yang menjadi musuh terketat bagi dakwah baginda. Tapi instead Allah SWT mengajarkan Bilal Al-Habsyi, ya, Bilal, Salman Al-Farisi, Suhaib Ar-Rumi, inilah yang menjadi sahabat rapat baginda sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang telah orang yang jauh bukan daripada bangsanya. So ini mengingatkan kita bahawa bahawa persaudaraan kemanusiaan itu yang lebih utama, untuk kita jaga, dan Islam itu mengajarkan itu ya, the humanity brotherhood, kita boleh kita boleh terjemahkan dalam bahasa Inggrisnya, kepersaudaraan kemanusiaan ini. Kemudian Ibn Badis terus mengingatkan bahawa baginda SAW ini juga walaupun baginda itulah seorang nabi, tapi baginda lah ya, menjadi nabi ini dia bukan privilege untuk terlepas daripada ujian, bahkan dia menjadi menjadi asbab untuk menerima ujian. Itulah ya baginda SAW dan juga para nabi yang sebelumnya. Dan ujian-ujian kemanusiaan inilah yang memperlihatkan kepada kita bahawa baginda SAW telah merasakan seluruh asam garam kehidupan itu. Ini yang diingatkan oleh Ibn Badis. Kita sambung baca. Baginda juga, kata beliau, baginda juga pernah merasakan keperihan manusiawi di dalam keyatimannya, di dalam kefakirannya, dan ketika mana baginda kehilangan orang-orang yang disayanginya. Baginda sendirilah yang melakukan pekerjaan menternak dan berniaga. Baginda telah menempuh kehidupan ini di dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan aman maupun perang. Baginda menghabiskan seluruh kehidupannya dalam perjuangan untuk mengangkat golongan yang telah dipijak oleh kezaliman dan kejahilan, dan bagindalah yang telah merendahkan golongan yang telah diangkat kerana kezaliman dan juga penindasan. You see, betul lah kan, kalau kita mau berhujah lah, contohnya tidak mau
menilai bahawa ajaran Nabi SAW sebagai ajaran manusiawi. Tapi kalau kita tengok kehidupan baginda SAW sendiri merupakan kehidupan yang penuh pancaroba, penuh ujian, dan juga kehidupan orang yang sudah masak dengan asam garam kehidupan ini. Kan lahir sebagai anak yatim ketika berusia 6 ke 7 tahun ataupun 7 ke 8 tahun beliau menjadi anak yatim piatu, kan. Kemudian beliaulah baginda SAW juga yang telah menternak kambing ya di pergunungan di sekitar Mekah itu ya, di gunung-gunung di area bukitnya itu ya. Dan baginda lah juga yang berniaga bersama-sama dengan pakciknya Abu Talib pergi ke Syam, sampailah ditegur oleh Buhaira, baliklah kamu ke tanah, ke tempat asal kamu, sebab kalau Yahudi nampak kamu akan dibunuh. Begitu juga segala macam ujian lah, dan juga cara hidup yang ditempuhi oleh baginda SAW yang kalau kita renung balik, ini seorang manusia yang kalau kita tengok baginda tanpa kita tengok dia punya baginda punya keistimewaan sebagai Nabi, kita nampak dia ni sebagai seorang baginda ini sebagai seorang manusia yang betul-betul sudah tangguh lah, ataupun sudah tahan menanggung segala macam ujian dan juga pahit getir menjadi manusia itu. So baginda memiliki segala macam asbab untuk memahami dan juga berasa bersimpati kepada kesusahan orang lain, begitu ya. Dan ini most likely ada tarbiyah daripada Allah SWT. Allah SWT ingin didik baginda untuk dengan mendepani segala kesusahan ini, baginda SAW lebih bersimpati, begitu ya, dapat memahami perasaan orang lain, dapat memahami macam mana cara orang lain melihat, sebab baginda sendiri pernah merasakan ujian-ujian ini. Dan itulah yang akan mewujudkan rasa di dalam diri baginda, rasa the sense of justice itu ya, rasa ingin menegakkan keadilan itu. Maka baginda pun menghabiskan keseluruhan hidupnya, macam mana dinyatakan oleh Ibn Baz di sini, untuk membela orang-orang yang telah dizalimi dan juga menjatuhkan dalam arti kata melawan orang-orang yang menzalimi orang lain. Kemudian kata Ibn Baz, demikianlah hingga baginda menyamaratakan semua anak Adam pada kemuliaan manusiawi mereka. Baginda menolak pertimbangan bangsa dan warna kulit pada menentukan kemuliaan seseorang itu. Bagindalah yang telah mengumumkan bahawa tiadalah pertimbangan kemuliaan seseorang itu berbanding orang lain, melainkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelaslah di dalam hadis yang sahih Nabi SAW telah sebut ya, berulang-ulang kali, especially di ketika Hajatul Wada', ketika haji wada' baginda pada tahun 10 Hijriah, baginda naik di bukit dan juga berkhutbah dan juga berpidato kepada para sahabat baginda, dan mengingatkan bahawa tidak adalah kemuliaan Arab ke atas orang Ajam, ini ke atas orang bukan Arab, dan tiadalah kemuliaan atas orang berkulit putih atas orang yang berkulit hitam dan juga berkulit merah, melainkan dengan ketakwaan. Dan itulah yang diamalkan oleh baginda. Kalau kita tengok itulah kan Bilal seorang bekas hamba yang berkulit hitam menjadi orang kanan baginda. Kalau kita fikir balik kan, macam mana orang yang berkulit hitam boleh menjadi orang kanan Rasulullah SAW, dan juga yang menjadi orang yang terpilih untuk melakukan azan muadzin baginda sewaktu baginda masih hidup. Jadi begitu ya, tidak adalah kemuliaan
seorang yang ke atas seorang yang lain, melainkan dengan ketakwaan kepada Allah SWT. Dan tidak terhad kepada itu, baginda juga mengajar dan juga mengajarkan dan juga mengingatkan bahawa untuk membela hak-hak orang OKU, ya, orang OKU ini orang kurang upaya. Dan baginda telah melantik Abdullah bin Umar Maktum sebagai seorang pendakwah yang terawal bagi ajaran Islam ini, pergi ke Madinah terlebih dahulu sebelum baginda berhijrah untuk mengajarkan Al-Quran dan juga asas-asas ajaran Islam kepada orang-orang di Madinah, kira-kira 2 tahun ataupun setahun sebelum hijrahnya baginda ke Madinah. So untuk adanya, bayangkan seorang nabi, orang keadaannya adalah orang berkulit hitam, bekas hamba, orang yang OKU penglihatan, ini orang kurang upaya penglihatan, orang buta, Abdullah bin Ummi Maktum. Dan juga orang-orang kemuliaan, orang-orang bangsawan Arab, contoh macam Sayyidina Abu Bakar dan juga isteri baginda sendiri, Khadijah. Dan hal ini, the diversity ini yang kalau betul-betul kita fikirkan, kita akan nampak bagaimana mesej kemanusiaan itu bukan hanya dicanang-canang baginda, tetapi juga baginda amalkan terlebih dahulu. Bahawa tidak ada seorang itu, semua manusia itu sama di sisi Allah SWT, dan tidak adalah yang memuliakan seorang itu atas orang yang lain, melainkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Ibn Badis, kembalilah kepada usul yang telah diajarkan oleh lelaki ini. Sesungguhnya ia telah pernah diamalkan dan berhasil. Ia telah membangunkan Madinah yang tak satu bandar pun yang ada pada hari ini lebih baik berbandingnya. Pada zaman Rasulullah SAW itulah. Ya, betul lah kan, macam mana satu bandar mengumpulkan semua orang-orang ini, dan semua orang-orang ini mendapat kedudukan yang istimewa, dan dinilai baik, dan juga dilayan dengan yang baik, bukannya atas prejudis bangsa, bukannya atas prejudis warna kulit, tetapi kerana kamu dilayan, kerana kamu orang yang patuh kepada agama, dan juga kamu orang yang baik, begitu. Tidak ada, jarang kita jumpa bandar begitu. Bahkan tidak adalah sampai ke zaman, kalau Ibn Baris cerita pada zamannya, pada tahun pada kurun lepas, ya, separuh yang terawal pada kurun yang lepas, kita boleh lihat, kita boleh timbulkan persoalan yang sama. Ada tidak bandar di dunia ini yang tidak prejudis kepada bangsa, warna kulit dan seumpamanya? Itu agak sukar untuk kita cari atau jumpa, melainkan pada Madinah itu. Madinah pada zaman Nabi SAW. Sebab apa? Sebab baginda sendiri yang telah mentadbiqkan, yang telah mengamalkan prinsip kemanusiaan itu. Kemuliaan manusia, karamah insaniyah itu dinilainya semua manusia itu sama di sisi Allah SWT, sama-sama mulia di sisi Allah SWT. So kata beliau Ibn Badis, ingatlah, inilah ajaran-ajaran baginda inilah yang telah membangunkan Madinah. Kemanusiaan, kata beliau, kemanusiaan selama-lamanya tidak akan berbahagia melainkan dengan menghormati sesama manusia, toleransi, sikap tolong-menolong, dan juga menepati janji. Inilah dia ajaran-ajaran asas terpenting yang dibawakan oleh baginda. Ikutilah ia, nescaya kalian akan hidup dalam keadaan selesa dan aman tenteram. Inilah penghujung pidato beliau. Itu macam saya katakan tadi, penghujung pidato beliau yang telah disampaikan pada Rabiul Awal 1358 Hijriah, ya, 1358 Hijriah bersamaan dengan 1939 Masihi pada kurun lepas. So kalau kita tengok betul, ya, apa yang dinyatakan oleh Ibn Badis ini masih bergema begitu.
bila mana dia kata kita kena prihatinkan tentang persaudaraan kemanusiaan. Baru-baru ini pun kita perjuangan itu hatta sampai ke sekarang ini kan masih diusahakan. Tetapi kenapa kita tengok begitu sukar untuk persaudaraan kemanusiaan ini dipupuk dan juga diamalkan. Di antaranya ialah setengah kerajaan di dunia inilah they thrive. Diorang menjadi sebuah negara ataupun kerajaan yang memerintah itu berdasarkan rasisme, berdasarkan sikap anti kepada bangsa dan juga anti kepada agama lain, berdasarkan sikap prejudis. Dan ini yang kita boleh lihat pada pemerintah Perancis pada saat sekarang ini. Kita begitu juga yang kita boleh lihat pada China, apatah lagi ya. Begitu juga yang kita boleh lihat pada Myanmar. Dan tengok Myanmar baru-baru merdeka, lepas tu Allah SWT uji balik diperintah oleh junta itu kan. Dan kesemua ini apabila wujudnya unsur penindasan dan juga kezaliman itu seperti mana dinyatakan Ibn Khaldun di dalam mukaddimahnya, dia kata apa-apa saja kezaliman yang berlaku di sebuah negara, diskriminasi, penindasan, tidak melayan rakyat dengan saksama, itu mu'dhin ataupun memberitahu atau memberi isyarat kepada kharabul umran, kepada kerosakan umran ini kerosakan bina dirinya sesebuah negara itu. Apabila sebuah negara itu ataupun sebuah masyarakat itu dipenuhi dengan kezaliman, maka yang berlaku ialah itu kerosakan itu. Dan so itu penting diingatkan selalu tentang persaudaraan kemanusiaan ini, bahawa Nabi SAW lah orang yang pertama memperjuangkannya, dan baginda lah juga yang telah mengingatkan dan juga mengingatkan berkali-kali kepada umatnya untuk menjaga persaudaraan kemanusiaan ini dan juga tidak bersifat rasis kepada bangsa yang lain. Ya, tidak hanya Nabi SAW ini diutus untuk orang Arab, tapi untuk lil alamin, rahmatan lil alamin begitu. Jadi penting untuk diangkat dan juga dijulang makna kemanusiaan ini, persaudaraan kemanusiaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan dalam pidato ini yang dipetik sedikit sebanyak, sebenarnya banyak lagi ya ciri-ciri kemanusiaan yang ada, yang ciri atau risalah kemanusiaan, mesej kemanusiaan di dalam dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Of course banyak lagi, tapi ini yang paling penting yang dipetik bagi beliau Ibn Badis di dalam pidatonya ini. So memadailah kita kira untuk sebagai permulaan ya. Kalau orang yang ingin mengkaji, bagus dijadikan pidato Ibn Badis ini sebagai permulaan ataupun asas kepada kajiannya, di mana daripada situlah dia boleh build up kan bahawa baginda SAW tidak mengajar manusia untuk menjadi rasis. So apakah bukti-bukti lain, hadis-hadis yang lain ataupun ayat-ayat Al-Quran yang lain yang menyokong ke arah itu? Baginda mengajar kita untuk bersimpati kepada orang-orang lain. Apakah bukti-buktinya di dalam Al-Quran juga hadis? Dan ini baik untuk dijadikan sebagai asas lah kalau kita mau mengkaji mesej-mesej kemanusiaan yang ada di dalam dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. So itu menariklah bila mana diingatkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam diutus lil alamin, bukan hanya semata-mata untuk orang Islam ataupun bukanlah hanya semata-mata untuk sesuatu bangsa ataupun sesuatu kabilah, tetapi lil alamin, untuk seluruh alam ya, untuk seluruh alam. Jadi makna ini yang perlu sentiasa diterjemahkan oleh ilmuwan-ilmuwan kita, macam mana untuk menjadikan Islam itu rahmah lil alamin ini ya, rahmah lil alamin, bukannya hanya rahmah kepada
kaum ataupun bangsa yang tertentu saja. Tidak boleh begitu. Dan kalau kita tengok kalau kita tengok especially di Afrika, di South Africa, di area Afrika Selatan, bagaimana mesej persaudaraan kemanusiaan ini dan juga keadilan dalam melayan pelbagai bangsa ini diterjemahkan sebagai diterjemahkan dan dimanfaatkan sebagai salah satu penggerak sosial ataupun penggerak masyarakat, ya, di Afrika Selatan itu. Kalau kita boleh lihat macam mana Maulana Farid Essek ataupun Prof Farid Essek, dia telah memperkenalkan sebuah dia bukan memperkenalkan teori, ya. Kita boleh namakan dia teori lah, tapi sebenarnya dia berasaskan daripada intipati ajaran Islam itu sendiri, liberation theology, Islam liberation theology ataupun teologi pembebasan Islam, berdasarkan nilai asas kemanusiaan ini, bahawa semua manusia memiliki karamah insaniahnya seperti mana diajarkan oleh Rasulullah. Maka apabila seorang itu secara innate-nya ataupun secara semula jadinya memiliki kemuliaan manusiawi itu, maka itu yang perlu dijaga, dan juga seorang yang lain tidak boleh menindas orang lain, begitu. Tidak orang lain, macam dalam konteks Afrika Selatan itu apartheid, kan. Seorang putih tidak memiliki sebarang alasan pun, ya, untuk menindas bangsa yang bukan berkulit putih, apatah lagi yang berkulit hitam. Maka daripada teologi pembebasan Islam yang dikemukakan oleh Farid Essek itu, dia telah menarik perhatian ramai orang-orang Islam untuk terlibat sama dalam membantah apartheid di Afrika Selatan itu. Dan itulah yang menjadikan walaupun sampai ke sekarang ini masih ada saki-bakinya, tapi paling tidak di peringkat nasional dia sudah dihapuskan, ya. Sudah daripada segi legalnya, undang-undangnya, apartheid itu sudah diharamkan. Sebab Farid Essek dia ambil itu intipati Islam seperti mana yang dinyatakan oleh Ibn Badis di sini, bahawa Nabi SAW diutuskan untuk seluruh umat manusia, untuk mengangkat darjat dan juga kemuliaan manusia ini, dan mengembalikan keadilan kepada orang yang berhak. Kemanusiaan ajaran baginda yang begitu membela kemanusiaan dan juga persaudaraan kemanusiaan atau ukhuwah insaniyah itu. Okey, so itu menarik, ya. Menarik untuk dikaji dan juga agak fresh tajuk ini. Saya tidak nampak lagi adanya jurnal yang menulis ini, yang menulis tentang Ibn Badis ini, artikel jurnal ataupun artikel jurnal. Yang saya maksudkan artikel jurnal di sini ialah yang dalam bahasa Melayu. Kalau dalam bahasa Arab banyak senanglah untuk kita cari artikel-artikel, bahkan tesis berkenaan tentang Ibn Badis ini sebagai tokoh pembebasan dan juga tokoh kemerdekaan Algeria itu. Tapi kita di Malaysia, itulah, kita tokoh ini banyak, ya. Tokoh ulama Islam ini banyak yang boleh untuk kita kaji dan juga kita dalami pemikirannya. Akhirnya mungkin the language barrier lah. Language barrier itu yang masih lagi mengekang kita punya kefahaman juga pengetahuan kita tentang ulama di tempat yang lain. Of course, kita di Malaysia ni banyak juga tokoh-tokoh kita yang kita boleh angkat, ya, tokoh-tokoh yang masih didiamkan. Tetapi nonetheless, sebagai semangat dan juga sebagai permulaan, kita boleh kaji tokoh-tokoh yang berada di Timur Tengah itu, dan especially di Aljazair, tokoh-tokoh Islah, tokoh-tokoh tajdid dan juga tokoh-tokoh kemerdekaan ini.
yang menarik perhatian kita dan juga yang sebenarnya telah mengemukakan tafsiran Islam yang yang sangat fresh sebenarnya. Cuma kita, most of us terkekang gara-gara kekurangan dalam bahasa itu. Tapi tidak apa, ini bahagian daripada usaha kita lah. Doakan. Bila mana saya terjemahkan ini ke dalam bahasa Melayu, niat saya begitu. Saya mahu lebih ramai orang-orang di Malaysia, ustaz-ustaz ke, para pengkaji, student-student di masa akan datang, tidak semestinya sekarang ini, mungkin 5 tahun, 10 tahun akan datang, dorang akan kaji tentang Ibn Badis dan karya saya ini yang telah sedikit sebanyak membantu ke arah itu. Jadi begitulah ya, bagaimana Nabi SAW rahmatan lil alamin itu sangat mendalam lah dan juga sangat asas lah di dalam dakwah baginda. Kita tidak boleh asingkan itu. Dan especially kita sekarang ini hidup di dalam dunia yang global kan, masyarakat yang kita tidak boleh lagi hanya melihat kemaslahat orang Islam hanya untuk orang Islam, tapi kita kena luaskan cara kita memikir itu lil alamin itu. Ya, apabila kita cerita tentang Islam itu tidak boleh kita hadkan skopnya hanya kepada orang-orang Islam. Of course, fokus utama kita bila mana kita cerita tentang kemanusiaan itu kita ambil daripada perspektif Islam dan juga mengutamakan perjuangan ataupun mengutamakan hak muslimin. Hak muslimin, tapi itu tidak bermakna kita kena menindas bangsa lain ataupun agama yang lain. Islam tu kan namanya rahmatul lil alamin, untuk seluruh alam. Dan kalau kita tengok dalam prinsip jihad kita sendiri pun ya, jihad di dalam Islam itu sendiri, kenapa jihad itu disyariatkan? Most of ulama selain daripada Imam Syafi'i berpendapat bahawa jihad itu disyariatkan untuk membela kebebasan orang-orang Islam beribadat di tempat-tempat di mana mereka ditindas. Di mana mereka ditindas. Maka sebab itu, contohnya di negara A, orang-orang Islam tidak boleh sembahyang di situ. Maka menjadi syariat ataupun menjadi kewajiban orang Islam, contohnya orang Islam itu tinggal di negara B, untuk berjihad memperjuangkan memperjuangkan hak kebebasan beribadat bagi orang Islam yang ada di negara A begitu. Tapi hal ini disalah tafsirkan. Ada kata ini kena menjajah dan seumpamanya. Jihad itu bukan menjajah. Jihad itu membela ke satu karamah insaniah, dan yang kedua ialah kebebasan untuk beribadat itu. Ya, itulah salah satu daripada aspek rahmatan lil alamin Islam ini. Kalau Islam ini niatnya hanya untuk menjajah kan, tidak boleh. Kalau niatnya hanya untuk menjajah, tidak muncullah negara disebut Efrinjah begitu, atau Efrinj, negara-negara Franks di area Andalus itu. Kalau dan bahkan boleh hidup bersama kan, Andalus sebagai sebuah negara Islam dan juga di area utaranya negara-negara yang bukan Islam, dan boleh hidup secara aman, damai. Anak-anak mereka, anak-anak orang-orang pemerintah yang Kristian itu dikirim ke Andalus untuk belajar. Putera-putera mereka dikirim ke Andalus untuk belajar ilmu-ilmu yang memantapkan mereka lah ya, ilmu-ilmu yang tidak ada di negara mereka. Begitu. Bukannya Islam ini menjajah gitu, cuma naratif ini cuba dibawa dan juga dipopularkan, especially di India lah. Mereka melihat Islam dan juga Kristian datang ke India untuk menghapuskan plurality. Tapi kita lihat sendiri macam mana mereka melayan orang-orang Islam dan juga melayan orang-orang Kristian di India itu. Nampaklah bahawa retorik mereka itu cuma sebagai satu alasan
untuk mengemukakan ataupun memperjuangkan idea rasis mereka itu yang sebenarnya tidak bermanfaat untuk kemanusiaan. Jadi sebab itu bila mana Ibn Badis dia kata ya ayuha apa ayatnya ni, dia bukan sebut ya ayuhan nas, rasanya dia guna apa ya, ayuhal bashar, wahai seluruh umat manusia, kembalilah kepada ajaran Nabi Muhammad SAW yang manusiawi. Okey, rahmatan lil alamin gitu. Okey, ada komen di sini. Allah yubarik fik Ustaz. Masya-Allah. Fikum barakallah, jazakallah khair. Tengah-tengah malam ni ya, 1:30. Jadi begitu, bagi sahabat-sahabat yang ingin membaca, bolehlah pergi, petang kemarin lah saya ada share link bagi e-buku ini. Saya sangat suggest sahabat-sahabat untuk membaca dan juga menghayati mesej yang ada di dalam e-buku ini, ila Muhammad, ataupun saya terjemahkan sebagai kembali kepada Muhammad. Bagaimana Ibn Badis melihat Nabi Muhammad itu sebagai inspirasi kepada perjuangan sebenarnya. Inspirasi kepada perjuangan, dan juga apatah lagi pidato ini disampaikan setahun sebelum beliau wafat. Berarti ilmu itu sudah masak. Itu menjadi weightage lah untuk kita lebih mengkaji karya Ibn Badis yang ini, dan saya telah memilih ini untuk menterjemahkannya sebab ilmu yang disampaikan pada marhalah ini adalah ilmu yang seakan-akan merumuskan pemahaman beliau berkenaan tentang kepentingan untuk kita kembali kepada ajaran asal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendekati tauhid. Dan Ibn Badis ini dia merupakan ulama islah ya. Ulama islah maksudnya dia membantahlah segala macam tindakan-tindakan ataupun ajaran-ajaran yang khurafat, yang bid'ah, yang sesat, yang yang tersebar di Algeria dan juga di seluruh dunia Islam pada ketika itu. So itu menarik dikaji ya, pemikiran-pemikirannya yang telah mencerahkan jutaan orang-orang di Algeria, dan sampai ke sekarang ini, macam saya katakan pada awal tadi, hari kewafatan ataupun hari kewafatan beliau diingati ataupun dijadikan sebagai Yaumul Ilm, hari ilmu di Algeria. Itu menandakan begitu hebatnya kedudukan beliau di Algeria itulah ya. Okey, jazakumullah khairan. Saya kira sudah sampai 1:30. InsyaAllah ada masa lain kita akan berjumpa lagi. Semoga Allah SWT menerima amal baik kita, dan juga selamat bermaulid ya, bagi sahabat-sahabat yang ingin meraihkannya. Marilah kita isi maulid kita ini dengan mengingati dan juga mengenang semula ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, bukannya maulid dengan berjoget-joget berkasidah semata-mata, tidak. Bahkan itu haram ya, menari-nari yang melampau-lampau itu. Tetapi yang lebih utama dan yang lebih baik ialah untuk kita mengenang, kan, manfaatkan maulid ini untuk mengingati kemuliaan dan juga kehebatan Rasulullah SAW ini sebagai seorang manusia, sebagai seorang ideolog, sebagai seorang humanitarian, kan? Banyak sisi aspek lain ajaran Nabi Muhammad SAW yang memperlihatkan kepada kita betapa hebatnya sebenarnya Rasulullah SAW ini. So itu Muhammad Iqbal, dia pernah nyatakan, kamu boleh nafikan Al-Quran, tapi kamu tidak boleh nafikan kebenaran Muhammad SAW. Di mana ajaran Nabi Muhammad SAW ini telah menginspirasikan kepada jutaan manusia sampai ke sekarang ini. Okey, itulah ya. Saya suka satu lagi e-buku tu kan, kalau kita boleh tengok desainnya, desain pintu Masjid Nabawi ya, saya ambil di situ. Saya suggest lah ini kepada designer buku e-buku Albin Press, minta dia untuk ambil desain itu sebagai satu cantik kan, khat Muhammad itu, dan
Bila mana saya tengok ini, saya lihat rindu, datang kerinduan saya kepada Masjid Nabawi. Allah, rindulah zaman-zaman belajar dulu. Tapi itulah, insyaAllah sekarang ni border sudah dibuka, mana tahu ada rezeki insyaAllah, dan kita bolehlah pergi ke Haramain itu, melaksanakan umrah ke haji ke ziarah dan semuanya insyaAllah ta'ala. So itulah sahaja perkongsian saya untuk malam ini. Jazakumullah khaira, barakallahu fikum. InsyaAllah ini kita akan download dan kita akan siarkan di channel YouTube kita untuk dokumentasi lah begitu. Jazakumullah khaira, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.